Ya. Ha? Kelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek Tauhid tahun 4. Yang lepas kita ada belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Beberapa Asmaul Husna. Okey, iaitu Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim dan Al-Ghafur. Okey. Kita dah pun bahaskan, saya yang dah bahaskan tentang Asmaul Husna yang tadi saya sebut. Untuk hari ini kita buat latihan saja. Okey, buka buku latihan muka surat 28. Okey, yang pertama, buka terus buku latihan, kita terus jawab sama-sama. Ustazah terus bagi jawapan. Okey, yang pertama adalah soalan tentang Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Tuliskan erti Al-Khabir. Okey. Jawapannya ada di buku surat 43 buku teks Al-Khabir ertinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui suatu rahsia, sama ada zahir dan batin. Zahir ni luaran, batin dalaman atau yang tersembunyi. Okey, tuliskan dalil nakli. Dalil nakli Al-Khabir. Nakli ni adalah dalil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ada di surat 43 ni. Okey, ni maksud dia. Ni dalil dia. Apa dia? Innallaha khabirum bima yasnaun. Surah An-Nur ayat ke-30. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Okey? Itu salin je. Seterusnya terangkan maksud Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang tersembunyi zahir atau batin. Yang ni salin je yang dalil akli ni. Allah Maha mengetahui perkara yang tersembunyi zahir atau batin, sama ada di bumi atau di langit. Contohnya, Allah mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan, sama ada di tempat yang terang atau tersembunyi, jauh atau dekat, dan sesuatu yang ada di dalam hati manusia ataupun fikiran manusia. Itu maksudnya. Salin yang tu saja. Okey, seterusnya, senaraikan 5 kekurangan manusia berbanding Allah Ta'ala berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui, iaitu Al-Khabir. Okey. Kekurangan manusia seperti yang kita dah tahu tadi, Al-Khabir bermaksud Allah Maha mengetahui sama ada zahir atau batin. Tapi manusia tak boleh. Yang pertama Ustazah bagi tahu, awak tulis. Okey, yang pertama, manusia tidak dapat mengetahui perkara yang tersembunyi. Manusia tak dapat tahu perkara yang tersembunyi, tapi Allah dapat tahu. Yang kedua, manusia tidak dapat mengetahui pemikiran orang lain. Itu, manusia tidak dapat mengetahui pemikiran orang lain ataupun makhluk lain. Okey. Seterusnya, manusia tidak dapat mengetahui sesuatu yang berada jauh dari mereka. Tidak dapat mengetahui perkara yang berlaku pada tempat yang jauh dari mereka. Itu antaranya. Sebab Allah Maha mengetahui, jauh ke dekat ke Allah tahu. Lagi. Manusia juga tidak dapat membaca hati makhluk lain. Berapa dah? 2, 3, 4. Lagi. Tulis yang tadi keempat tadi, manusia tidak dapat mengetahui perkara, tidak dapat membaca hati manusia atau makhluk lain.
Yang paling ketara sekali adalah manusia tidak dapat mengetahui perkara yang akan datang. Itu adalah perkara yang tersembunyi. Allah saja yang tahu. Okey, seterusnya Al-Halim. Al-Halim, buku teks, muka surat 44. Tuliskan erti Al-Halim. Tu ada erti dia, iaitu yang maha penyantun. Dalil nakli Al-Halim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Suratul Fatir ayat 45. Artinya, dan jika Allah Subhanahu Wa Taala menghitung kesalahan manusia serta terus menyiksa mereka disebabkan amal-amal jahat yang mereka telah kerjakan, tentulah ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang bergerak. Akan tetapi dia tidak bertindak dengan serta-merta. Bahkan ia memberi masa kepada manusia hingga ke suatu masa yang tertentu. Kemudian apabila sampai masa, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas masing-masing dengan adilnya. Kerana sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat keadaan hamba-hambanya. Itu adalah dalil naklinya. Maksudnya kat sini apa? Ayat ni, Allah bila kita buat jahat, kita buat maksiat kepada dia, Allah tak terus balas time tu juga. Allah tak terus balas. Contoh, kita tengah mencuri, time tu juga Allah balas. Tangan kita accident ke, kita kena tikam ke, kena tikam dengan apa? Dengan penjahat ke, kita tak tahu. Tapi Allah still bagi masa untuk kita bertaubat. Itu maksud ayat kat sini. Kalau Allah buat macam tu, kalau Allah buat kita buat dosa terus Allah balas time tu juga on the spot, pasti tak ada makhluk yang bergerak dalam muka bumi ni. Allah dalam Al-Quran ni cakap, ayat ni cakap gitu. Sebab kita manusia tidak lari daripada dosa, tapi Allah maha penyantun, maha pengasih. Okey, seterusnya, tuliskan 2 sahaja daripada syarat taubat. Apa syarat taubat? Yang pertama, taubat nasuha. Taubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni apa? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, bila kita dah bertaubat, kita tak boleh ulang kesilapan yang sama atau dosa yang sama. Itu yang kedua. Tidak mengulang dosa yang sama. Okey, seterusnya, apakah bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Halim? Al-Halim. Okey, ini adalah dalil akli. Dalil akli ada dalam surat 45. Ni. Salin je yang ni. Sekejap, saya lupa nak tulis surat ni. Ni surat 44. Ni pun surat 44, buku teks. Okey, ni tak ada. Ni Ustazah bagi. Tadi Ustazah kata apa? Taubat dengan taubat nasuha dan tidak mengulang dosa yang sama. Yang ni dalil akli muka surat 45. Okey, seterusnya, adakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa seorang yang banyak melakukan dosa dan mengapa? Allah terima tak orang yang terlalu banyak buat dosa? Doa Allah tu maha menerima taubat. Okey. Dan Allah senang, Allah suka kita meminta kepada dia. Kalau manusia tak suka orang minta-minta kan, tapi Allah suka kita minta dia. Jadi kenapa? Kat sini dia tanya kenapa kalau Allah tu menerima doa orang yang banyak buat dosa, kenapa? Sebab Allah tu bersifat Al-Halim. Okey, jawapan dia macam ni. Allah menerima doa seorang yang banyak melakukan dosa kerana Allah bersifat Al-Halim. Okey? Tulis. Okey, kita nak buat Al-Azim ni, kita buat nantilah. Masa tak cukup. Dan nak habis dah pun. Okey? Untuk hari ni itu saja. Apa-apa tak faham boleh tanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan.